Pagi hari segala sentosa. Hai, Assalamualaikum. Salam Jumaat serta salam Malaysia Madani buat anda semua. Kami buka kembali tirai di program Apa Khabar Malaysia. Saya Nur Saliha Azmi bersama rakan sedondon hari ini. Kita coklat emas. Nak ke mana, Izu? Lengkap macam ni. InsyaAllah sekejap lagi saya akan melangsungkan akad. Akad apa tu? Tidak, gurau. Anda bertemakan saya Izu Yusof untuk hari ini Jumaat. Ya Allah, sejuknya pagi ni. Ya, betul. Dia sejuk dia macam. Dia sebenarnya ada kena-mengena cuaca Ya. kita di studio dan juga cuaca di Kuala Selangor yang akan kita intai apa yang berlaku di sana. Tapi sebelum tu, seperti biasa, di pagi hari ini bermulanya Apa Khabar Malaysia. Kita akan kongsikan serba sedikitlah apa yang menarik di portal bernama.com yang boleh kita kongsi kepada anda pada pagi ini. Di mana antara intipati yang boleh kita kongsikan pada pagi ini berkaitan dengan satu cadangan yang telah diusulkan di mana untuk mewujudkan satu sistem aduan berkaitan dengan pencuri kandungan berita kepada pemilik berita ataupun pencipta kandungan bagi membolehkan supaya kandungan itu tidak digunakan tanpa kebenaran. Ini merupakan salah satu cadangan yang baik sebenarnya kerana kita tahu sekarang zaman teknologi, zaman moden, sesuatu berita itu mudah untuk dimanipulasi, terutamanya dengan teknologi AI, jadi menyebabkan ia mudah dimanipulasi dan orang juga mudah untuk percaya. Jadi ini merupakan salah satu cadangan yang baik sebenarnya untuk kita melindungi hak pencipta kandungan dan juga hak pemilik berita bagi memastikan berita yang kita sampaikan itu kandungannya tidak dimanipulasi sekaligus menimbulkan situasi yang tidak kita ingini. Aha, itu berkenaan tentang kandungan berita yang Izu kongsikan dan ini juga kita nak sembang sedikit berkenaan tentang kontrak rumah PPR ditamatkan. Kontrak rumah PPR ditamatkan jika disewakan pada warga asing, kata daripada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Di antara perinciannya, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur akan terus menamatkan kontrak penama ataupun penyewa kontrak projek perumahan rakyat PPR sekiranya terbukti menyewakan rumah mereka kepada warga asing. Ketua Eksekutif Pemanggunan Sosioekonomi di BKL, Ismail Sakirin berkata pihaknya memandang serius perkara tersebut dan tidak akan berkompromi dengan mana-mana individu yang mengambil keuntungan dengan cara tersebut. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan akan menilai alasan yang diberikan. Contohnya kalau memang tidak munasabah di mana mereka memberikan sewa pada keluarga atau warga negara Malaysia yang lain dan kalau terbukti menyewakan pada warga asing memang akan dikenakan mandatory. Kita akan terus tamatkan penyewaan tersebut. Ya, Izu? Dan kalau kita tengok sebenarnya ada setengah pihak yang tidak bertanggungjawab menggunakan kemudahan ataupun rumah mampu milik ini yang diberikan untuk disewakan kepada warga asing dengan keuntungan yang tinggi. Jadi harapnya sedikit ini dapat dihentikan dan ia akan menjadi satu pengajaran yang besarlah untuk mereka di luar sana yang menggunakan kemudahan yang disediakan, disalahgunakan kemudahan tersebut. Jadi baik, sebelum kita ke rakan tugas dari bilik berita, kita nak saksikan dulu ramalan cuaca untuk hari ini. Bagaimana situasinya, perjalanannya untuk kita rancang, sama-sama kita saksikan. Ya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nurni Samsila Osman langsung dari bilik berita untuk waktu ini. Baik, kita teruskan dengan laporan utama berita. Israel mesti terlebih dahulu berhenti daripada terus mencabuli undang-undang antarabangsa serta setiap elemen teras dalam hak rakyat Palestin untuk menubuhkan tanah air sendiri. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata Israel mesti menghentikan semua dasar dan amalan berkaitan dan serta-merta berundur dari wilayah Palestin yang diduduki OPT.
Dalam kenyataan lisan Malaysia pada sesi pendengaran awam berhubung isu Palestin di Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ di Belanda, Datuk Seri Mohamad turut menekankan bahawa Israel wajib berjanji dan memberikan jaminan untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Seterusnya, Israel dipertanggungjawabkan untuk menawarkan pemulihan penuh supaya keadaan kembali kepada asal. Datuk Seri Mohamad berkata Israel juga perlu menawarkan pampasan bagi segala bentuk kemusnahan material dan moral yang berpunca daripada pencabulan hak rakyat Palestin, meskipun pada hakikatnya pampasan itu tidak dapat benar-benar memulihkan sepenuhnya keadaan. Finally, all states must not render its or assistance to Israel in maintaining the unlawful denial of the Palestinians' right to self-determination, thus the occupation of the Palestinian territory. Malaysia stresses the obligation of all states to support UNRWA and to halt any financial or military support to Israel that aids and assists in the denial of the right to self-determination and the unlawful occupation. Menteri Luar itu mengetuai delegasi Malaysia di ICJ berhubung permintaan untuk pendapat nasihat berkaitan kesan perundangan yang timbul daripada dasar dan amalan Israel di wilayah Palestin yang diduduki termasuk Baitul Maqdis Timur. Pendapat nasihat merupakan satu proses penting bagi memperolehi nasihat perundangan daripada ICJ, Badan Kehakiman PBB, selaras dengan artikel 96 Piagam PBB dan artikel 65 Statut ICJ. Polis di Raja Malaysia semalam mengumumkan pertukaran 45 pegawai kanannya berkuat kuasa 25 Mac ini. Setiausaha PDRM Al-Zafni Ahmad memaklumkan pertukaran itu antaranya membabitkan Timbalan Pengarah Siasatan Perundangan Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Rusdi Muhammad Isa yang dilantik sebagai Ketua Polis Kuala Lumpur dengan memangku pangkat Komisioner Polis CP. Menurut kenyataan itu juga, beliau memaklumkan pertukaran lain melibatkan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Kamaruddin Mat Din yang dilantik sebagai Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam JKDNKA Bukit Aman. Manakala Pengarah JSJN pula disadang Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Kau Kok Chin dan Timbalan Pengarah Pengurusan Perkhidmatan Perjawatan Bahagian Perkhidmatan Perjawatan Jabatan Pengurusan Bukit Aman, Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin pula dilantik Timbalan Ketua Polis Pulau Pinang. Selain itu, menurut kenyataan itu lagi, Juruiring Polis kepada Timbalan Perdana Menteri, Jabatan Perdana Menteri ACP Muhammad Nasaruddin M. Nasir dilantik sebagai Ketua Staf Pasukan Khas Eastern Sabah Security Command ESCOM, Kementerian Dalam Negeri dengan memangku pangkat SAC. Beliau berkata pegawai turus E7C Cawangan Khas Bukit Aman, Superintendent Raja Farul Izwan Raja Ismail dilantik sebagai ACP Security License Officer SLO Jakarta Indonesia dengan memangku pangkat ACP. Superintendent E4A1 Cawangan Khas Bukit Aman, Superintendent Azman Abdul Han pula dilantik sebagai ACP SLO Canberra Australia dengan memangku pangkat ACP. Manakala pegawai Agensi Penguatkuasaan 2 Bahagian Perisikan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Superintendent Ruzaimi Ramli dilantik sebagai ACP SLO Singapura dengan memangku pangkat ACP. Kementerian Kesihatan KKM menasihati ibu bapa yang bercadang mengkatankan anak pada musim cuti sekolah ini supaya melakukannya di fasiliti berdaftar dengan KKM. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata proses berkatan perlu dikendalikan pengendali dan pengamal perubatan berdaftar dengan KKM serta terlatih dalam menjalankan prosedur itu. Beliau memaklumkan sekiranya ibu bapa ingin mengkatankan anak di program anjuran yang dijalankan di luar fasiliti kesihatan, KKM menyarankan anak tersebut berumur 7 tahun dan ke atas memandangkan mereka lebih matang dan bersedia secara mental. Berdasarkan audit berkatan bagi kanak-kanak lelaki, dijalankan KKM pada cuti persekolahan sepanjang tempoh 14 Disember hingga 1 Januari lepas, terdapat peningkatan bilangan kes rujukan ke hospital KKM bagi komplikasi selepas berkatan. Menurut beliau, hanya pengamal perubatan di fasiliti kesihatan kerajaan dan swasta terlatih sahaja dibenarkan menjalankan prosedur itu dengan kaedah dan peralatan yang diluluskan pihak berkuasa peranti perubatan MDA. Baik, dan itu sekian dari Bilik Berita. Saya Nurni Samsila Osman. Salam hormat. Assalamualaikum.
Baik, terima kasih bertemu lagi dalam Apa Khabar Malaysia. Pada tahun lepas, setahun Kerajaan Madani diadakan di Bukit Jalil dan ada satu pengumuman diumumkan berkaitan bahawa program Rakyat Madani akan diperluaskan ke seluruh negeri melibatkan beberapa zon. Dan pada tahun ini membuka tirainya. Zon pertama diadakan anjuran siri pertama diadakan di Zon Tengah melibatkan program Madani Rakyat. Zon Tengah saya dah fahamkan berada di Kuala Selangor dan kita nak mendapat maklumat lanjutnya berkaitan dengan program ini di Zon Tengah. Kita bersama dengan rakan tugas kita Dia Ul Haq yang kini saya rasa sudah bersedia di sana untuk berkongsi kepada kita apa perkembangan dan juga situasi di sana. Daul, boleh kongsikan kepada kita situasinya di sana? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan hari yang pertama bagi program Madani Rakyat atau singkatannya PMR bagi Zon Tengah. Dan untuk memperincikan dengan lebih lanjut mengenai PMR Zon Tengah ini, bersama saya ialah Ketua Unit Komunikasi Korporat Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Muhammad Azri Samsudin. Assalamualaikum Cik Azri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Cik Azri, kawal Azri. Untuk mukadimah atau permulaan, Cik Aziz ceritakan kepada penonton Apa Khabar Malaysia ini mengenai apakah di sebalik program Madani Rakyat ini. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani kepada semua yang sedang menonton. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada bernama kerana memberikan peluang kepada Kementerian Pertanian untuk mempromosikan program Madani Rakyat yang kita adakan bermula hari ini. Jadi untuk makluman Cik Daul sebenarnya program Madani Rakyat adalah kesinambungan daripada program setahun bersama Kerajaan Madani yang telah diadakan pada bulan Disember tahun lepas di Stadium Nasional Bukit Jalil. Dalam program tersebut, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berhasrat agar program seumpama itu dapat diteruskan ke peringkat negeri-negeri yang lain. Ini disebabkan kerana sambutan yang diberikan oleh rakyat pada ketika itu kepada program yang telah dilaksanakan itu sangat baik dan pelaksanaannya memberi banyak manfaat kepada rakyat, dapat mengetahui tentang apa peranan dan juga inisiatif-inisiatif Malaysia Madani di bawah semua kementerian-kementerian yang ada. Jadi disebabkan itu, kerajaan telah bersetuju supaya program berkenaan diteruskan ke peringkat negeri melalui 6 zon. Kita laksanakan 6 zon dan yang pertama adalah zon tengah. Jadi pada kali ini adalah diadakan untuk bagi memberikan peluang kepada rakyat terutama di Selangor, Perak, Putrajaya dan Kuala Lumpur untuk datang dan memberikan pandangan dan melihat sendiri bagaimana inisiatif-inisiatif yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan oleh Kerajaan Madani pada hari ini untuk manfaat kepada rakyat. Tapi dalam masa yang sama kita juga ingin mengajak semua rakyat agar datang ke sini dan memberikan cadangan dan juga idea dan pandangan khususnya untuk menambah baik perkhidmatan yang diberikan oleh kerajaan. Dan mana tahu kalau cadangan-cadangan tersebut dapat dibawa dan dapat dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Okey, baik, saya dipahamkan host bagi Zon Tengah edisi yang sulung bagi program Madani Rakyat ini adalah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Selain itu ada disokong dengan peranan daripada PACU dan juga Kerajaan Selangor. Baik, Tuan cerita sikit mengenai peranan ketiga-tiga pihak ni. Okey, pelaksanaan bagi program Madani Rakyat ini adalah dilaksanakan secara kolaborasi strategik, di mana program ini dilaksanakan oleh Unit Penyelarasan Lonjakan Prestasi ataupun PACU di bawah Pejabat Perdana Menteri dan diadakan bersama-sama dengan Kementerian Peneraju dan juga Kerajaan Negeri. Jadi dalam konteks pada kali ini iaitu PMR Zon Tengah ini, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan atau KPKM adalah Kementerian Peneraju dan Kerajaan Negeri Selangor adalah sebagai tuan rumah kepada program pada kali ini. Untuk makluman, bagi PMR ini kita adakan secara 6 zon dan zon yang pertama ini adalah Zon Tengah, diadakan melibatkan Kerajaan Negeri Selangor, Negeri Perak dan juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga wilayah Persekutuan Putrajaya. Dan juga kita akan bawa kepada semua
banyak berruai daripada semua kementerian yang ada dan juga perkhidmatan daripada kerajaan negeri sendiri. Okey. Kita nampak tadi Tuan Azzi ada cerita mengenai ruai yang disediakan oleh kementerian. Dan apakah sebenarnya manfaat yang dapat diterima oleh rakyat ataupun kalangan usahawan AKS sebab daerah Pulau Selangor Tanjung Karang ni penuh dengan aktiviti tanian dan juga usahawan. Tuan ceritakan sikit. Okey, baik. Sudah tentu manfaat yang dapat diperolehi oleh rakyat adalah perkhidmatan itu secara terus. Kalau sebelum ini mereka perlu pergi kepada kompleks kerajaan, sama ada di Putrajaya ataupun di mana-mana tempat di peringkat negeri. Namun pada kali ini kita adakan di sini dan kita kumpulkan keseluruhan. Saya rasa lebih 190 perkhidmatan yang kita sediakan di sini. Dan rakyat dapat datang ke sini dan dapat terus perkhidmatan tersebut. Sekiranya ada yang ingin bertanya tentang perkhidmatan tersebut. Sebagai contoh di Kementerian Pertanian ini, kalau ingin bertanya tentang bagaimana untuk mendaftar dalam polis-polis pertanian. Jadi kita ada pegawai yang akan memberikan khidmat nasihat di sini. Kalau misalnya ada yang nak datang untuk bertanya tentang perkhidmatan di bawah kementerian lain juga, boleh datang ke sini dan mendapatkan perkhidmatan tersebut. Jadi manfaatnya itu sangat besar kepada seluruh rakyat dan dalam masa yang sama berbagai aktiviti yang kita sediakan di sini khusus untuk rakyat lah. Ada banyak jualan-jualan yang kita sediakan yang dengan harga yang berpatutan dan kita juga ada program-program seperti program selawat pada malam ini, Darul Ihsan berselawat. Kita juga ada program-program yang lain untuk kanak-kanak. Kita ada pameran Egovet yang mana kita bawa petting zoo, kita bawa lembu sadar dan sebagainya lah. Jadi ramai-ramai kumpul di sini dan insyaAllah kita akan memberikan yang terbaik untuk semua para pengunjung. Baik Tuan, program tumpulan saya dipahamkan ada TVET. Ceritakan sikit mengenai program yang pada agensi lain. Okey, baik. Untuk TVET di sini, dia adalah satu program yang diketuai oleh Komunikasi Malaysia. Dan semua program-program TVET yang ada yang dilaksanakan oleh kementerian pertanian lain juga dibawa di bawah payung yang sama, payung TVET di bawah Kementerian Malaysia. Jadi di sini kita ada satu kluster ataupun section khas untuk TVET tersebut. Dan jelas dalam keadaan sekarang ada untuk belia-belia yang baru saja menamatkan pelajaran dan sebagainya, boleh datang ke sini dan melihat sendiri apa itu TVET, apa yang ditawarkan oleh TVET, kemahiran macam mana yang mereka yang mereka inginkan. Kalau berminat tentang pertanian, datang ke TVET pertanian. Kalau berminat dengan skill-skill yang lain, boleh saja dapatkan perkhidmatan tersebut. Tanya dengan pegawai-pegawai yang ada, dapatkan khidmat nasihat daripada mereka. Okey Tuan, nasihat umum kepada pengunjung yang ingin hadir ke program di Kuala Selangor ni. Okey, baik. Nasihat saya kepada semua para pengunjung yang pertama sekali adalah datang awal. Okey, apabila datang awal kita boleh dapatkan parking. Dan sekiranya parking itu penuh, kita ada kemudahan lain, kemudahan transit, shuttle bus dan sebagainya untuk kemudahan para pengunjung. Yang kedua, berbelanjalah di sini sebab kita ada sediakan banyak barang-barang keperluan, terutama barang-barang dapur, ayam, ikan, daging, telur yang disediakan di sini dengan harga yang berpatutan murah berbanding dengan harga di pasaran. Jadi datang ke sini bawa bakul, semuanya bawa troli, shopping bag dan sebagainya, boleh datang ke sini. Yang keduanya bawa family, bawa kanak-kanak supaya mereka boleh dapat tengok dengan sendiri peranan dan juga fungsi kerajaan. Yang nombor dua, boleh menyertai aktiviti yang disediakan dan juga dapat melihat secara keseluruhan apa yang berlaku di sini. Dan yang paling penting pada 25 hari bulan untuk hari Ahad ini adalah majlis perasmian penutup yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Jadi mana-mana pengunjung yang ingin berjumpa ataupun melihat sendiri Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, bolehlah datang ke sini. Mana tahu boleh berjumpa dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri nanti dan juga kepentingan ini kerajaan. Okey, baik. Baik, itu tadi Cik Muhammad Aziz Rudin, iaitu merupakan Ketua Unit Komersial Korporat
Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Jadi pada seluruh rakyat yang khususnya bagi daerah Kuala Selangor, Tanjung Karang, Sungai Besar, Sabak Bernam, Kapar dan juga Kelang. Yang hari sini datanglah ramai dan amnya kepada zon tengah itu dari Kuala Lumpur, Perak dan juga Selangor. Itu saja dapat saya bawakan dari program Madani Rakyat bagi zon tengah Kuala Selangor. Silakan semula sahabat saya yang berada di Jalan Terusan Kuala Lumpur dalam Apa Khabar Malaysia. Terima kasih kita ucapkan kepada Daud daripada Kuala Selangor berkongsi tentang program Madani Rakyat Zon Tengah. Jadi orang kata cukup kenalah dah nak sampai hujung-hujung minggu ni Zul. Jom pergi sama-sama nak? Tapi yang menariknya bukan apa ada di sana, tapi apa yang menarik di belakang Daul tu pisang. Saya tengok cantik je pisang kuning tu. Tapi nanti saya kirim. Minta Daul kirim. Tapi apapun kita nak berehat seketika sebelum kita kembali ke topik kita yang menarik juga kita bincangkan. Tapi kita nak berehat dulu. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Kembali. Bersama-sama kita meriahkan program Madani Rakyat Zon Tengah pada 23 hingga 25 Februari 2024 bertempat di Kompleks Sukan Kuala Selangor, Selangor. Pelbagai perkhidmatan kerajaan dan program menarik seperti pameran kementerian dan agensi, Karnival Kejaya, jualan agro dan mega madani dan banyak lagi disediakan terus kepada rakyat. Jumpa anda di sana. Untuk maklumat lanjut, sila layari media sosial dan laman Sesawang Malaysia Madani. Jenayah tidak boleh dipandang mudah, namun jenayah pemerdagangan orang lebih besar padanya jika kita tidak bendung dan kita tidak berganding bahu bersama dengan pihak berkuasa dan juga mereka yang menjalankan kerja-kerja aktivis ini. Jadi dalam kita membadras apa itu pemerdagangan orang, perlu kita sebarkan juga awareness kepada mereka di luar sana untuk kita beritahu dan juga kita cakna apa yang sedang berlaku di negara kita berkaitan dengan pemerdagangan orang. Untuk bercakap dengan lebih lanjut, kita ada tetamu di studio. Siapa dia, Salihah? Boleh perkenalkan? Dan bersama dengan kita hari ini nak berkongsi berkenaan tentang pemerdagangan orang ini, seorang yang cukup tepat iaitu Puan Dini Dalilah, Presiden Persatuan Hentikan Pemerdagangan Orang, Stop Human Trafficking Association SHAT. Dan kita nak ucapkan selamat pagi. Selamat datang Puan. Okey, selamat pagi. Okey, mungkin di permulaan inilah kita nak mulakan dengan sesuatu yang ringkas dahulu. Mungkin berkongsi dengan kita tentang apa itu jenayah pemerdagangan orang. Okey, pemerdagangan orang ni kalau nak kirakan perkataan panjang tu terlampau panjang. Tapi because right now I'm talking to the public, I think it's easier for you all to faham bila seseorang menggunakan seseorang lain tanpa kerelaan hati. Okey, maknanya you ambil kesempatan atas I, you yang dapat benefit, I yang dapat sakit. Tapi dalam cara apa, iaitu paksaan ataupun tipu daya, so you yang dapat profit. So that's pemerdagangan orang lah sebenarnya. Istilah pemerdagangan orang ini, kita tahu ada setengah agensi ataupun individu tidak bertanggungjawab, orang luar selain daripada ahli keluarga memanipulasi seseorang individu itu. Istilah pemerdagangan manusia ini ataupun pemerdagangan orang, adakah terpakai untuk ahli keluarga yang memanipulasi ahli keluarga sendiri juga? Okey, itulah balik kepada dia punya konteks dia kan. What is human trafficking? So human trafficking tu boyfriend boleh jual girlfriend. Last sekali tu pemerdagangan orang. Contohnya suami kalau dia mengambil kesempatan di atas isteri dia pun itu adalah pemerdagangan orang. Tak semestinya benda tu kena daripada luar negara datang ke negara sini untuk dijual negara sini. Bukan tu sahaja. Maknanya you sebelah I pun, kawan I pun boleh jual I sendiri juga. So that is pemerdagangan orang. Kalau dari konteks tradisionalnya, pemerdagangan orang ini melibatkan daripada satu negara ke negara yang lain, fizikal lah. Kalau pemerdagangan manusia secara online ini dijual di talian atau macam mana, adakah itu dikira sebagai pemerdagangan orang juga? Faham. So I think you're talking about the current trending lah right now. We're talking about the digital lah sekarang ni kan. Because right now memang kalau ikutkan kepada kes-kes yang kebanyakannya berlaku sekarang ni pun banyak melibatkan secara digital. Maknanya you tak nampak dah orang dengan gangster pakai chain apa semua kan, bawa seorang perempuan tu pun muka sedih kan. Tu memang dah jarang. It's really rare for you to find that type. Current punya trending adalah secara online, which is macam mana secara online tu dia ada cara online grooming. Dia groom you dulu secara online. Mungkin digunakan faktor cinta. Dia cari you punya kelemahan-kelemahan you. Okey, contoh orang ni dia tengah mencari cinta, orang ni pula this is you punya weakness. You punya kelemahan. So kat situ dia pun gunakan sentimen cinta dulu. Dia bagi love sampai you pun perlukan dia. Betul?
So daripada situ baru dia start to manipulate you. Okay, it will take time tapi dia panggil online grooming. So lepas pada tu bila you dah jatuh cinta, you dah fall into that trap, you akan ikut apa dia cakap. So dia kata, okay, you nak jumpa I tak? So jumpa pula. So daripada online kepada offline lah. Sebab you dah start berjumpa. Dah jumpa tu mungkin dia akan caralah modus operandi dia. Mungkin dia akan ambil kesempatan kat you dulu. Lepas tu baru dia jual you. Ataupun lepas pada tu dia colek you. So these are some of the methods lah yang kita boleh nampak lah. In fact, kalau macam students pun for example, dia kata online job. Okay, you boleh kerja kat luar. Okay. Lepas pada tu you pun, nampak macam best ni kerja. Aku boleh pergi overseas. I can earn a lot of money, kan? So I boleh berjalan-jalan sekali. I pergi dengan kawan-kawan seronok kan. Lepas tu dia kata, okay, you bila sampai nanti you akan jumpa dengan orang sekian-sekian secara online. You tak jumpa pun siapa recruiter tu. Tapi dia kata, okay, I dah belikan you tiket, I masukkan you duit. So you pun macam, orang ni dah bagi duit apa semua, takkanlah dia tipu, betul? Bila you dah dapat duit tu, it means that you dah memang rasa percaya, kan? So dia dah buy you, dia dah beli you punya trust. You dah pergi sampai-sampai baru you kena trap. So these are some of the online methods. Melibatkan permainan emosi kepada mana masa yang terlibat ini. Puan, ada satu ketika dahulu melibatkan ada beberapa kes orang kata petik buah apple di Australia. Itu memang kita selalu balik dari Australia. Saya baru balik tapi tak petik buah apple lah ya. Itu bezanya Izzul. Tapi itu kes yang kita selalu dengar baru-baru ni dan juga tahun lepas juga terjadi perkara ini. Jadi ramai yang pergi ke sana kemudian pasport disimpan dan mereka disekat kebebasannya kena bekerja 24 jam hampir. Jadi mungkin komen Puan kenaan tentang kes-kes seperti itu. Kes-kes seperti itu. Macam contoh orang luar datang ke negara kita, sama juga. Orang kita pergi ke negara luar, sama juga modus operandi dia. Tapi last sekali, you need to be vigilant. Meaning to say, you janganlah, okay, orang ni betul dia janji apa semua, tapi benda tu adakah logik akal? Contoh you kerja, contohlah, you dapat kerja kat restoran ni, gaji RM10,000. Does that make sense? Bila you kena try to lebih bertanya kan, maknanya fikir secara logik. Biasanya orang gaji dekat restoran mungkin dalam RM3,000 kan. Tapi ni dia kata dapat RM5,000, RM10,000. Apakah dia punya perks dia tu yang sampai you special sangat boleh dapat tu kan. So benda-benda tu you kena be mindful kata orang kan. Contoh kawan kata ada orang nak sponsor kita ni untuk kerja, dia sponsor kita semua. So kita pun seronok lah, aku tak ada duit, orang nak bayar, apa salahnya, betul. So last kali mungkin it's a trap. Ada juga kejadian yang jadi keledah dadah, betul tak? So benda-benda tu you have to be mindful lah kata orang. Kena be extra cautious. Dari sudut Syad sendiri, macam Puan Dini sendirilah, bagaimana kita nak memberi kesedaran kepada masyarakat di luar sana bahawa modus operandinya kalau kita tengok semua patternnya lebih kurang sama, tetapi yang membezakan adalah sama ada kita cakna, sedar ataupun tidak. Kalau ahli keluarga memberi nasihat pun sukar didengari. Kita sebagai individu itu merupakan satu tanggungjawab yang besar untuk kita memahami dan juga berfikir secara matang bahawa okay, this is the modus operandi and then kita boleh detect ada something fishy dengan apa yang ditawarkan tu. So macam mana kita nak dari sudut NGO sendiri memberikan kesedaran itu, bagaimana untuk diperluaskan lagi? Okay, for us kita buat a lot of partnership sebenarnya. Okay, partnership tu it doesn't mean that only related kepada media, of course you play a big role here. Tapi at the same time you have to go into transportation industry. Okay, macam contoh Syad pun kita pernah pun menjalankan, even currently pun kita ada partnership dengan Malaysia Airlines for example. I hope for more transportation industry to play a role juga, sebab last kali whatever it is they need transportation, betul? So last kali tak kira lah bus ke kereta ke ataupun Grab, because part of the chain is also Grab drivers pun also are part of the chain. At the end of the day dia tukar transport. So kalau dia cakna, dia tahu, so mungkin dia boleh memainkan peranan. Kalau macam contoh you kata tadi, budak tu mungkin dia tak nak dengar cakap parents dia. Okay, dia tak ambil tahu, dia tak peduli, dia tak nak dengar cakap parents dia. Kita pula yang kena mainkan peranan pula. For example, as a public, betul tak? So kita kena jadi the eyes and ears for the government as well. Jadi kita nak melihat juga dari segi peranan pihak NGO ini. Jadi bagaimana pihak NGO boleh menyalurkan maklumat yang orang kata lebih lengkap dan teliti serta perinci berkenaan tentang kes-kes jenayah seperti ini? Okay. Kita work closely with MAPO. To be exact, MAPO ni adalah Majlis Anti Pemandangan Orang di bawah Kementerian Dalam Negeri. Okay, so that is our strategic partner lah basically. So at the same time, of course, with the enforcement and all that lah. So what we do is kadang-kadang tu mangsa pun dia orang tak nak
direct to the enforcement, they will use NGO macam kami lah untuk mendapatkan bantuan. Sebab kita pun banyak buat bantuan kepada mangsa kan. So kat situ dia akan salurkan maklumat dan kami akan menyalurkanlah kepada pihak yang terlibat lah, yang lebih berkuasa lah. Ya. Sepanjang 11 tahun perlembuhan, biasanya lah, kebiasaannya, siapa antara lelaki atau perempuan, siapa yang paling banyak diperdaya, umurnya tu anggaran berapa? Okey. Umur dia can be 18 to 35 years old. That's the most yang paling orang suka lah. Average lah. Okay. Tapi ada juga yang lebih berumur tu dia mungkin dia guna untuk benda-benda lain lah. Tetapi dari sudut gender, previously you can see that gender tu kebanyakan ada perempuan. Okay. Tetapi sekarang ni there's a lot of cases also melibatkan lelaki ya. So lelaki hati-hati juga. Takutnya. Jadi lelaki dan perempuan dua-duanya perlu cakna dan juga prihatin betul. melibatkan kes-kes jenayah seperti ini. Jadi Puan Dini, ini menarik juga untuk kita sentuh berkenaan tentang bagaimana ya kes-kes seperti ini orang kita melihat kesedarannya secara total di kalangan seluruh rakyat Malaysia. Jadi adakah kita cukup kempen-kempen awareness ataupun bagaimana? Truthfully, awareness must be an ongoing. Okay, kalau you tanya mungkin 10 years ago awareness tu not as rampant as now lah. Maknanya sekarang ni especially bila melibatkan rakyat kita sendiri apa semua kan, so I nampak lebih banyak lah awareness been done. Okay, tetapi benda tu must not stop lah. Maksudnya you have to proceed further dan untuk memainkan peranan tu, even like I would sarankan TV producers, film producers, come on board, you know, instead of making film tentang yang tu, mungkin you can go into something into trafficking itself. Kan? Okay, kalau dari sudut Syad sendiri, kalau mereka yang masih boleh diselamatkan dalam negara, kita memberi kesedaran, okeylah, good. Kalau mereka yang dah di luar negara, dah dibawa ke sana, sukar untuk dibawa ke sini kembali, ada tak bantuan ataupun kemudahan daripada Syad sendiri bekerjasama dengan pihak-pihak kerajaan seperti KDN dan sebagainya untuk membawa masuk mereka ni kembali, usaha-usahanya tu? Okey. Kita ada terima juga kes yang melibatkan tu orang luar, orang kita sendiri yang kat sana. Tapi at the same time for us, kita pun kuasa kita banyak mana lah sangat, kami NGO kecil je kan. So of course kita akan connect balik kepada kerajaan lah yang terlibat tu, mungkin KLN ataupun Wisma Putra ataupun of course KDN is also part of it, polis kan. So diorang yang akan menjalankan tugas-tugas diorang untuk membawa pulang kita punya mangsa. Okay, jadi tapi sorry Sila. silakan. The best part is the current government has increased the budget for orang kita, rakyat kita untuk dihantar pulang. Sebab salah satu isu dia adalah repatriation. Maknanya dipulangkan ke negara asal. Itu adalah salah satu isu lah yang selalu kekangan dari sudut dia punya flight tickets. Jadi tadi Puan juga berkongsi lebih daripada 10 tahun lebih Syad ini juga telah ditubuhkan. Jadi mungkin pengalaman peribadi sendiri, orang kata halangan dan juga cabaran-cabaran yang mungkin dihadapi yang dapat dikongsikan bersama dengan kita hari ini. Okay. Halangan dia again lah, previously tak ramai orang yang mengetahui, memahami tentang pemandangan ni, sebab biasanya dia orang kata melibatkan orang luar sahaja. Okay, so right now there's more awareness lah basically, and dulu kemungkinan tak ramai orang yang memainkan peranan. Okay, so right now dia memainkan lebih peranan lah, and especially on trafficking person sendiri, there's a reporting by the US yang satu dunia memang have to comply to, which is the US Trafficking Persons Report. So that's also a role that corporates, okay, stakeholders to play role juga dalam menangani isu ni. So previously tak banyak, sekarang ni alhamdulillah we have more. We hope to see more lah untuk memainkan peranan dalam sudut ni. Okey, sedikit Puan Dini. Masa 2019-2020, lebih kurang 2020, 2021, 2023 kita dilanda pandemik COVID-19. Masa tu kita menyaksikan boom of digitalization. So adakah masa tempoh 3 tahun itu juga ada berlaku kes pemandangan orang dengan border ditutup dan sebagainya, tapi jalan tikus sentiasa ada? Ada tak terima kes-kes pemandangan orang ni? Ada. In fact masa time COVID tu pun masih lagi kita menjalankan tugas jugalah masa tu. Tetapi of course dia change modus operandi, tetapi masih ada. One thing
to know lah. Syndicate ni dia sentiasa one step ahead lah. Kita tahu kat sini, dia tahu kita tahu kat sini, okey dia pun pusing kat tempat lain pula. Dia pusing. Dia sentiasa ada cara. Di mana ada jalan, di situ ada highway. Yes. Tapi ni terbalik, di mana ada jalan, di situ ada jalan tikus. Yes. Okey, sedikit Puan Dini. Untuk mereka yang nak menyalurkan aduan dan sebagainya, tadi Puan Dini ada sebut berkaitan dengan MAPO kan? Yes. So, kalau nak salurkan aduan ke Syad sendiri ke ataupun ke MAPO sendiri ke, bagaimana, apa website-nya? Website dia, you boleh pergi kepada MAPO punya website, which is bernama.mapo, right? And selepas tu, you can also call to the hotline 03-8000-8000, which is to the MAPO, or you can come to us. Kita punya info ada info@shad.org.my, that you can report lah you punya case yang mana you rasa paling selesa lah. Tapi last sekali, it's the same channel. Okey. Satu pengisian yang cukup bermanfaat saya kira dapat memberikan panduan untuk kita semua hari ini berkenaan tentang kes jenayah pemerdagangan orang. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Puan Dini Dalilah, Presiden Persatuan Hentikan Pemerdagangan Orang Stop Human Trafficking Association SHAD, dan mungkin lepas ini banyak lagi inisiatif yang dapat dilakukan oleh mereka ini. Dan kita nak berehat sebentar, jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Thank you so much. Okey, daripada cita-cita terusnya kepada pencapaian dan seterusnya juga kepada anugerah yang nanti kita nak berkongsi bersama dengan anda. Ini Izu, apa topiknya hari ini yang kita nak kongsikan bersama dengan semua penonton kita? Tengok cerita macam aircon blower tapi tak tahulah. Tapi tak apa, kita akan bercakap lebih lanjut berkaitan dengan pengeluar produk plastik terbaik yang pastinya kita bawa kepada anda, syarikat Bumi Putera, yang akan kita cerita lebih lanjut bersama dengan kita. Kita ada dua orang tetamu di studio. Kita ada di sebelah paling rapat dengan Salihah, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Victoria Step Sdn Bhd, iaitu Encik Hairul Mubarak Haji Ibrahim. Apa khabar Encik Hairul? Baik, Alhamdulillah. Okey, di sebelah hujungnya pula kita ada pengurus pembangunan perniagaan juga daripada Victoria Step Sdn Bhd, iaitu Encik Ahmad Muzamir Muhammad Razi. Apa khabar Encik Ahmad Muzamir? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kedua-duanya bersama dengan kita di Studio Perkembangan Malaysia. Kali kedua bersama dengan kita, betul? Betul. Okey. Terima kasih di atas jemputan kedua ini. Sama-sama kasih. Kalau tengok sini, pandangan kasarnya ini aircon blower bagi saya. Tapi detailnya saya tak tahu. Mungkin Encik Hairul Mubarak boleh kongsikan berkaitan dengan Victoria Step Sdn Bhd ni secara asasnya. Apa dia syarikat ni? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Syarikat Victoria Step ditubuhkan 20 tahun yang lepas, yang mana syarikat kami mengeluarkan produk otomotif melalui proses injection molding. So di hadapan sini adalah air outlet. Air outlet untuk produk Proton dan juga produk Pro2. Selain daripada itu, kita juga menyediakan produk-produk non-otomotif. So Victoria Step ni nama panjang dia. Nama pendeknya adalah WeStep. So ketua pengarah kami ataupun managing director kami adalah Encik Ismail bin Haji Ibrahim, dan penolongnya adalah Encik Muhammad Danish. Okey, jadi mungkin kita nak beralih kepada Encik Muzamil juga, mungkin berkenaan tentang WeStep ini sendiri, apa produk dan juga keluaran WeStep ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi menjemput kami ke studio ni. Okey, sebenarnya WeStep merupakan sebuah syarikat menghasilkan produk plastik berasaskan proses injection molding. Antara produk yang kita hasilkan adalah untuk sektor otomotif, iaitu yang seperti yang kita bawa pada hari ini adalah produk air outlets yang kita hasilkan untuk Proton dan juga Pro2. Selain itu, produk non-otomotif juga, antaranya adalah road safety product. Kita ada food packaging, kita buat untuk construction juga, construction product. So selain itu, di Tanjung Malim, untuk cawangan kita yang kedua di Tanjung Malim, kita ada menyediakan servis pemasangan pintu untuk Proton menerusi model Proton X50, X70, X90 dan yang terbaru S70 yang terbaru di pasaran. Jadi pelibatan kita secara terus dengan Proton ni dipanggil sebagai factory in factory atau FIF, kilang dalam kilang, di mana kita menyediakan manpower untuk kita buat pemasangan pintu di dalam kilang Proton. Selain itu, untuk tahun 2024 juga kita terlibat secara langsung dengan projek terbaru dengan Proton menerusi model facelift yang terbaru yang mungkin akan dilancarkan pada bulan Jun pada tahun. Tak nak bagi tahu tu. Ya, tak boleh bagi tahu. Okey. So dengan Pro2 juga kita terus meneruskan
hubungan kita dengan mereka dengan memberikan bantuan yang jitu untuk memastikan line di production Pro2 juga berjalan dengan lancar seperti yang dirancang. Okey, Encik Hairul, kalau melihat kepada data syarikatnya dianggarkan jualan tahunan sekitar 150 juta. Betul? Betul. Adakah itu angka yang konsisten ataupun ada naik jatuhnya pada awal perniagaan sehinggalah sekarang ni? Dari awal sales yang kita hasilkan 20 tahun yang lepas lah, saya ceritakan semula sejarahnya. Kita punya hasil jualan adalah lebih kurang dalam 450,000 sahaja sebulan, setahun. Jadi sales kita meningkat seiring dengan pencapaian kita dan umur kita di dalam industri otomotif ni. Jadi 150,000 adalah sales pada tahun lepas, iaitu tahun 2023. Sebelumnya lebih tinggi lagi sedikit, sebanyak 219 juta. Ya. Jadi pengurangan ini adalah disebabkan mungkin faktor ekonomi lah sekarang yang menyebabkan ada sedikit pengurangan, tapi kita masih lagi giat berusaha untuk meningkatkan semula untuk memastikan sales di Victoria Step ni berada pada tahap yang sentiasa membanggakan. Kalau tengok produk daripada Proton dan juga Pro2 yang terbaru S70, adakah angka 150 juta itu dijangka akan meningkat untuk tahun 2024 ni? Kami menjangkakan hasil daripada supplier convention yang kami hadiri pada hujung tahun lepas, S70 merupakan game changer kepada Proton sendiri, yang mana mereka memang mengharapkan sales yang tinggi hasil daripada jualan S70. Jadi begitu juga di syarikat kami Victoria Step, kami menjangkakan hasil jualan kami akan meningkat pada tahun 2024 ni. Kalau kita sign deal kat sini, dapat diskaun tak? InsyaAllah kita boleh bagi special discount ataupun mungkin kita boleh bagi voucher untuk bernama TV ataupun itu yang kita nak dengar sebenarnya. InsyaAllah. Okey, baik, kita nak pergi kepada Encik Muzammil pula. Kita nak melihat di hadapan saya ni, mungkin nak berkongsikan tentang pengiktirafan dan award-award yang telah diterima oleh V-Step sendiri. Silakan. Okey, antara pengiktirafan yang terbaru yang kita baru kecapi adalah menerusi Bumiputra Business Excellence Award. Okey, kita kita mendapat 3 anugerah dalam kategori Business Excellence Award. Antaranya adalah The Most Promising Injection Molding Company. Kita ada Leadership Excellence Award dan CEO of the Year. So sebenarnya pencapaian V-Step ni bermula pada tahun 2018 lagi, di mana kita melaksanakan Lean Production System, yang mana kita menggunakan Lean Production System dalam operasi kerja kita di syarikat V-Step. Kemudian pada tahun 2021 kita menjadi syarikat 10 yang terbaik dalam kategori IR 4.0 dan 25 yang terbaik dalam kategori perkilangan. Jadi seterusnya antara lain yang terbaru yang kita menangi pada tahun lepas adalah menerusi awards daripada Proton, iaitu Best Quality Award. V-Step terpilih sebagai finalis di antara 200 syarikat lain, syarikat pembekal kepada Proton, dan menjadi syarikat yang membekalkan kualiti yang terbaik kepada pelanggan kita. Jadi untuk Encik Muzammil sendiri, segala pengiktirafan dan juga award yang diterima ni, adakah ianya adalah suntikan motivasi dan sebagainya ataupun bagaimana? Betul. Sebagai management di dalam syarikat, kita merasakan setiap award yang kita menangi ini ada perlibatan daripada semua pekerja. Kita bekerja secara hand to hand untuk kita kecapi semua award ini, supaya untuk menjadi eye opener juga kepada pelanggan-pelanggan yang baru, untuk yakin dan percaya kepada servis yang kita sediakan. Okey, kita pass baton pada Encik Hairul lah. Dia tengah gelak tu. Okey, di sebalik ke semua pencapaian yang diterima dari tahun ke tahun, lepas tu dengan yang terbaru daripada Proton sendiri, betul. Pastinya akan ada satu motivasi untuk terus mencapai impian tersebut. Dari syarikat sendiri, Victoria Sdn Bhd ni, apa sebenarnya dorongan yang diberikan kepada anak buah ataupun kaki tangan Victoria itu sendiri untuk memastikan bahawa impian yang impian yang telah diletakkan itu boleh dicapai untuk tahun-tahun mendatang? Baik, sebelum saya teruskan, saya ingin menambah sikit apa yang disampaikan oleh sahabat saya tadi berkenaan dengan pencapaian syarikat.
pencapaian terbaru daripada pihak Proton ni adalah satu pencapaian yang sangat kami banggakan, yang mana sebenarnya kami dapat mengalahkan sebanyak 200 vendor-vendor yang lain yang mana mereka juga supply produk kepada Proton. Jadi untuk pencapaian yang seterusnya ataupun pencapaian yang kita targetkanlah pada masa akan datang, biasanya kita akan buat perancangan awal. Perancangan awal, dan kita nyatakan perancangan apakah yang ingin kita capai pada tahun 2024 ini. Contohnya pada tahun ini kita akan masuk lagi ke pertandingan dalam Bumiputera Business Excellence Award. Kemudian kita juga akan join Enterprise 50 yang dianjurkan oleh pihak SME Corp. Ya. Dan kita juga akan join pertandingan iaitu disebut sebagai Anugerah Kecemerlangan Industri yang dianjurkan oleh pihak MITI. Jadi biasanya seperti yang saya sebutkan tadi, kita akan kongsikan dengan semua pekerja di Victoria Step supaya mereka tahu dan mereka mempunyai satu direction yang jelas untuk mencapai apa yang syarikat perlukan, apa yang syarikat target. Dan kita suntikkan sedikit semangat kepada mereka. Jika kita mencapai, kita akan bagi sedikit imbuhan. Contohnya, kita akan bagi bonus, extra bonus. Bonus RM2,000. Ya, RM2,000 kan. Kepada mereka yang terlibat secara langsung, ataupun sebenarnya kita telah umumkan semua yang terlibat, semua yang bekerja di Victoria Step, kita akan bagi RM1,000 untuk kemenangan yang kita perolehi untuk satu-satu anugerah tersebutlah, insya-Allah. Ya. Anda nak guna part time? InsyaAllah kita awal dah cocok Salihan. Awal dah cocok tu. Nak dapat diskaun kena part time dulu. Okey, Cik Harun, mungkin ini penting juga ya, setelah dapatkan segala pengiktirafan dan juga award ini, mungkin apa kata-kata ataupun inspirasi yang boleh diberikan kepada yang di luar sana yang ingin mulakan perniagaan mereka, silakan. InsyaAllah. Saya suka kongsikan sebenarnya pihak government banyak memberi insentif kepada syarikat-syarikat Bumiputera maupun bukan Bumiputera sebenarnya, oleh SME Corp, oleh MITI, oleh MIDA, kan. Mereka menyediakan pelbagai dana untuk kita grab dan gunakan, dan melalui dana ini mereka akan isytiharkan siapakah pemenang untuk kategori tersebut. Jadi inilah salah satu cara ataupun inisiatif yang sepatutnya kita gunakan dengan sebaiknya untuk menaikkan nama syarikat kita, kan. Menaikkan nama, apabila kita buat untuk nama syarikat kita, insya-Allah akan menaikkan nama diri kita sendirilah, kan. Jadi ini juga merupakan satu kebaikan untuk kita punya pekerja di Victoria Step ataupun syarikat-syarikat lain, kan. Apabila namanya telah disebut, kan, telah disebut oleh government agency yang sepatutnya memenangi dalam kategori, mereka akan bangga bekerja dengan kita, kan. Jadi itulah salah satu perkara yang kita buat di Victoria Step supaya semua pekerja, kan, sentiasa bersemangat, kan, sentiasa looking forward apakah aktiviti ataupun achievement yang akan kita perolehi di masa akan datang. Ya. Okey, yang terakhir daripada Encik Ahmad Muzamir, mungkin boleh kongsi kepada kita apa lagi inovasi-inovasi ataupun harapan yang akan dibawa untuk syarikat untuk tahun 2024 dan seterusnya. Okey, untuk pengetahuan studio dan di rumah, VSTEP bukan sahaja syarikat yang mementingkan fokus terhadap operasi sahaja. Kita juga dikenali sebagai Sustainability Shared Prosperity Organisation, SSPO. Yang mana SSPO ni sangat menggalakkan syarikat untuk berkongsi keuntungan syarikat kepada setiap pekerja, yang mana memanfaatkan bukan sahaja pada pemilik syarikat tapi kepada setiap pekerja. Selain itu, VSTEP juga turut terlibat dalam supplier competitiveness level, yang mana pelanggan kami mewajibkan kita untuk diaudit oleh MARI supaya syarikat-syarikat Bumiputera atau syarikat tempatan ini berada pada standard yang sama dengan syarikat-syarikat global di luar sana. Okey, selain daripada itu, VSTEP juga terlibat dalam aktiviti ataupun tanggungjawab sosial lah. Kita buat aktiviti CSR, antaranya adalah dengan memberi bantuan kepada mangsa banjir. Kita juga menyediakan fasiliti ataupun kemudahan untuk latihan industri untuk universiti dan juga pengajian tinggi. Dan antara lain, kita juga memberi sumbangan kewangan kepada NGO, pertumbuhan NGO, antaranya Pondok OKU, iaitu Pusat Jagaan Anak-anak Autism.
So daripada tanggungjawab sosial ini bukan sahaja memanfaatkan syarikat sahaja, tapi memanfaatkan komuniti di sekeliling kita dan memberi manfaat secara keseluruhannya lah. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Encik Ahmad Muzamil Muhammad Razi selaku pengurus pembangunan perniagaan VSTEP dan juga Ketua Pegawai Eksekutif VSTEP, Encik Hairul Mubarak Haji Ibrahim atas perkongsian mengenai barang-barang yang cukup menarik. InsyaAllah kita akan bagi diskaun S70, X50 tapi kena deal dengan diorang lah, bukan deal dengan kita. Terima kasih kita ucapkan kepada anda yang setia bersama dengan kita bersama hampir 1 jam juga untuk kita berkongsikan topik-topik menarik pada hari ini. Untuk hari ini insyaAllah sama-sama esok dan lusa kalau berkelapangan boleh singgah ke Kuala Selangor. Kalau berkelapangan juga boleh singgah ke Bernama TV untuk kita tengok apa. Kalau jumpa Saleha boleh. Saleha dekat Bernama. Betul. Esok adalah Sabtu Ahad. Harapkan anda dapat luangkan masa untuk diri anda dan juga bersama keluarga tersayang. Terima kasih bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Saya Nur Saliha Azmi. Sehingga berjumpa lagi. Bye. Jumpa lagi. Bye-bye. Yakin berdiri